start with. Okay, 17 orang, baru 17 orang. 18. Okay. Hai semua. Okay, saya Cikgu Ajwat. Tip nak score paper 2 teacher. Oh, tips nak score paper 2 boleh. Masa tip cikgu. Oh. Okay. Right, so kita tunggu sikit lagi. Cikgu bagi seminit dulu untuk tengok kawan-kawan korang lagi ada yang nak masuk tak. Okay, so ada dekat komen, dekat chat Rauda bab form 4. Bab form 5 dah khatam. Ya Allah. Okay, bab form 5 dah khatam. Bab form 4 pula. Ada yang 3E. Okay. CRO. Oh, CRO pun ada. Macam-macam kau request ni. Okay. Kita tengok mana yang sempat hari ni. Cikgu punya plan adalah lebih kepada tips. Satu hari ni untuk tips. Sebab korang pun nak dekat trial. Tapi kita akan cover jugalah mana-mana topik yang kita nampak macam agak memeningkan. CRO pening ke? Bright Sky. Alah, pakai nama-nama macam ni cikgu tak kenal siapa Bright Sky ni. Langit yang cerah. Siapakah nama anda langit yang cerah? Okay, 25 bolehlah kot kita start. Right, bismillahirrahmanirrahim. Pada yang first time mungkin ada, cikgu nampak kebanyakannya cikgu kenal. Okay, kebanyakannya cikgu kenal, kebanyakan ada kawan saya join. first time. Electricity. Kenapa electricity? Korang minta electricity. Okay. Kejap cikgu tengok lagi. Alright. Okay, so cikgu share screen. So hari ni cikgu punya objektif adalah nak share tips, especially untuk korang yang nak trial. So siapa yang dekat Selangor dengar katanya trial dah postpone ke 19. Tu dengar-dengarnya lah. Tapi kebanyakan tempat lain semua mula bulan 10, 5 hari bulan. So tapi physics kebanyakan adalah pada 13 ke 12, kita tak silap cikgu. Okay, lagi tak? Ada my friend 2-3 baru masuk. Oh, okay. No, I start next week. Yeah, next week. Siapa yang start next week? Boleh bagi tahu cikgu dari negeri mana ke, sekolah mana? Bright Sky dari mana? Negeri mana? Melaka. Okay, Melaka next week. Alright. Yang bukan SBP next week. Oh, yang bukan SBP next week. Okay. Alright. Stay strong, bro. Yeah. We do not know either Bright Sky is bro or sis. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. For those yang first time, nama Cikgu Ajwat. Selalunya hari Khamis ni korang siapa yang join kelas free dengan Cikgu Amar. Kalau hari Selasa kelas free adalah dengan Cikgu Aiman. Tapi hari ni cikgu take over untuk kelas percuma. Okay, so untuk hari ni sebabkan nak trial, cikgu nak bagi a few tips. Kita tak boleh go through topik by topik sangat malam ni. Okay, tapi kita akan cuba juga tengok mana-mana soalan yang ada. Okay, yang mana selalu confused, cikgu akan cuba tunjuk yang mana selalu confused. Okay, kenapa dia jadi macam ni? Okay, alright. So first untuk tips yang pertama. Cikgu punya laptop ni kenapa ni? Okay, pertama kena tutup ni. Okay. So selalunya kalau kelas online dengan cikgu, semua student dah dapat bahan. Maknanya for every class yang cikgu nak buat, mesti tahu dia punya objektif lah.
Tapi sebab ini kelas percuma ni, cikgu tak sediakan bahan awal untuk korang download ke dan sebagainya. Jadi untuk kali ni kita akan randomly, and hopefully dengan korang ada notes, ada buku kosong, ada kertas, pen, nak conteng, nak tulis. So if any tips yang cikgu bagi, korang dah boleh catat. Soalan yang nampak macam korang nampak macam confused, so korang boleh tanya directly. Okay, so cikgu nak masuk supaya cikgu pun boleh check apa yang berlaku dekat dalam skrin. Alright, okay, so dia korang nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Teacher, is there any way for me to buy the simple note in the PDF form? PDF form. Okay, to answer that question, actually cikgu hanya jual on physical because ada case yang they use the PDF form and tak apa minta copyright and they sell it by themselves. So cikgu tak boleh nak bagi PDF, but you can message me lepas ni tengok macam mana kita cuba arrange. Sebab esok kebetulan cikgu ada di Melaka. Esok cikgu ke Melaka sebab ada jemputan bengkel fiziks. Alright. So Sekolah mana cikgu? sekolah SBP. Nama sekolah dirahsiakan. Okay. Wow. Okay, so dekat sini, okay, sebab Melaka yang nak exam paling dekat. So kita tengok Melaka punya soalan. Bukan Melaka punya soalan lah, Melaka punya tahun lepas saja nak tunjuk. Ni paper 2. Dekat sini cikgu senaraikan topik yang keluar dalam kertas 2. Ni tahun lepas lah, Melaka. Alright. So pertama, tips untuk kertas 2, markah korang tahu 100. Cuma bila dalam bahagian dia ada jumlah, ada 12 soalan seperti yang korang nampak. Cikgu harap dia cukup besar untuk korang nampak. Okay, ada 12 soalan. Nombor soalan di bahagian kiri. Boleh nampak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ni adalah kertas 2. Okay, so sampai nombor 8 adalah bahagian A. Ni sampai nombor 8. Okay, cikgu gariskan. So untuk tahun lepas dan sebenarnya kebanyakan soalan trial ataupun SPM, kertas 2 bahagian A seimbang. Seimbang tu maksudnya kalau kat sini Melaka topik yang pertama tahun lepas adalah vernier, topik form 4. Lepas tu interference cahaya, topik form 5. And then form 4 balik, aruhan, induction. Okay, induction, aruhan. Ni bab yang korang tak suka, elektromagnet. Kita akan cuba tengok sikit yang ni. Okay, especially kalau paper 2. And then pantulan jalan, ni form 5, cahaya pun another one, pantulan dalam penuh. Ni pun selalu keluar trial. Okay, topik-topik keluar trial. Hukum Lenz, hukum Faraday, topik-topik keluar trial. Thermal equilibrium. Okay, radioaktif. Radioaktif korang, ini topik form 5 yang setiap tahun memang akan keluar SPM. Akan keluar SPM, topik form 5, radioaktif, tak pernah miss. Impulse pun antara yang suka keluar trial. Okay, trial. Okay, and last sekali adalah gate logic, transistor. Okay, yang ni bab elektronik pun sama, tak berapa disukai, terutama bila melibatkan transistor. Ramai yang lupa nak pakai termistor macam mana, LDR, susunan, lukisan. Kita akan cuba tengok nanti. So dekat sini kalau nampak dia agak seimbang dengan cuma paper Negeri Melaka trial tahun lepas banyak form 5. 1, 2, 3, 4, 5 soalan form 5. 3 sahaja soalan form 4. Tapi kalau SPM dia seimbang. Okay, bahagian A ada berapa markah kira-kira? Bahagian A markah dia 60. So daripada 60 markah, selalunya lebih kurang dalam 8 markah adalah soalan melibatkan pengiraan. Okay, soalan melibatkan pengiraan.
8 markah. Daripada bahagian A ni, daripada 60 markah, 8 markah pengiraan. So daripada pengiraan tu, selalunya pengiraan duduk dekat awal-awal. Okay, duduk dekat awal-awal. So tips kalau korang nak score markah banyak, tolong buat nombor 8 dulu. Sebab untuk markahnya macam ni. Soalan pertama 4 markah. Soalan kedua 5. Soalan ketiga 6. Soalan keempat 7 markah. Okay. Soalan kelima 8 markah. Soalan ke-6 pun 8 markah. Soalan ke-7 10. Soalan ke-8 12 markah. So yang bawah ni 4 soalan akhir ni kalau boleh jawablah dulu. Okey, terutama jawab dulu nombor 5, soalan nombor 5 dan jawab soalan nombor 6. Sebab dia selalunya soalan tu melibatkan banding. Compare. So compare, markah dia lebih mudah. Skor kat situ. Okey. Lepas tu 7 dengan 8 selalunya ada pengiraan, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Okey, bahagian B. Ini bahagian B, nombor 9 dan nombor 10 pilih satu. So tahun lepas untuk Melaka yang nombor 9 keluar cermin, nombor 10 keluar gelombang pembelauan, diffraction. Okay, nombor 11, nombor 12 ini bahagian C. Bahagian C ada kira-kira. Okay, ada kira-kira. Macam ni tahun lepas keluar Archimedes. So masalah dengan keluar Archimedes adalah formula tak diberi. Buoyant force, daya apungan, density, ketumpatan darab dengan isi padu, tersesar, volume of liquid displaced darab dengan gravity. Formula ni tak bagi. So bila kira tu kadang-kadang kalau tak ingat memang tak boleh nak jawab. Sebab bahagian C ni kira-kira dia 5 markah. Nombor 11 ke, nombor 12 ke, 5 markah. So korang kena careful kat situ. So tips dia, pertama, paper 2 kalau soalan bahagian A, jawab yang 4 hujung dulu. Sebab 4 hujung daripada nombor 5, 6, 7, 8, kalau jumlah kan, markah dia dah jadi 38. 38 banyak tau. 38 per 60 di bahagian A. Banyak tu. Tu kena 4 soalan belah hujung sahaja. So make sure score kat situ. And then kalau kita tengok soalan dia. Okay, lepas tu antara B dengan C, cikgu galakkan C dulu. Sebab C yang pertama dia lebih mudah. Dia punya style essay adalah pilih. Okay, kita kena pilih mana yang terbaik. So dia lebih mudah berbanding B. Bahagian B korang kena modify. Modify korang kena ada idea lah apa yang perlu di modify. Okay, itu untuk bahagian paper 2. Okay, so kita nak tengok a few. Contohnya ada beberapa yang selalu ataupun diuji dalam percubaan. Dan benda ni agak penting lah, sebab benda-benda ni yang jarang dalam SPM, okay, tapi suka keluar di dalam percubaan. Jarang lah SPM, tapi percubaan ada. Okay, kita nak tengok beberapa. Okay, so ada soalan ke chat, kejap cikgu baca. Cikgu, betul ke trial ni macam ramalan untuk SPM? Oh, right. Ada betul, ada tak betul dia. Yang pertama contoh. Contohnya kalau soalan trial, antara topik yang suka keluar trial dari dulu adalah Hooke's Law. Hooke's Law. Korang mau tahu Hooke's Law bab apa? Hooke's Law bab 2 form 4. Okay, Hooke's Law bab 2 form 4. Bab hujung, dalam bab 2 hujung sekali, 2.12. Dia ada beberapa benda yang korang kena tahu. Contohnya Hooke's Law tu sendiri, apa dia? Daya yang dikenakan berkadar terus dengan pemanjangan selagi tidak melebihi had kenyal. Okay, the force apply is directly proportional to the extension of spring, okay, unless it exceed the elastic limit. Okay, dalam topik tu je maksud dia banyak. Pertama maksud Hooke's Law. Okay, pertama maksud Hooke's Law. Kedua maksud elastic limit. Elastic limit had kenyal. Okay, had kenyal tu apa? Had kenyal tu berapa daya yang maksima yang boleh dikenakan
tapi spring tu boleh kembali ke bentuk asal. Tu dia punya elastic limit. Lepas tu nak kira tenaga. Yang tu pun ada perangkap. Yang tu suka keluar dalam trial tapi SPM tak. Trial suka keluar. Hooke's law, trial suka keluar. Boleh catat tu. So kalau untuk trial, tolong study Hooke's law. Okay, tolong study Hooke's law untuk trial. SPM, setakat ni kertas 2 pernah keluar sekali sahaja. Untuk trial, dia banyak kali keluar, tapi untuk SPM dia jarang keluar. Okay, Hooke's law. So nak kata trial tu ramalan ada betul. Contohnya tahun lepas ke 2 tahun lepas ke. Paper 3 kebanyakan negeri keluar satu topik ni. And SPM keluar topik yang sama. Maksudnya ramalan untuk soalan trial kebanyakan negeri tu betul lah macam tu. Lebih kurang macam tu. Okay. So jangan percaya. Ada beberapa benda yang selalu korang percaya tapi tak betul. Okay, antara dia soalan trial tu ramalan SPM nombor 1. Nombor 2, trial negeri Terengganu paling bagus. Dia nanti tepat dengan dengan SPM. Sebab apa? Sebab korang kata dia punya result negeri bagus. Tu pun tak betul. Okay, trial negeri ada tahun yang kena, ada tahun yang tak kena. Maksudnya tak semestinya trial negeri ni akan masuk SPM. Tak. Kalau korang nak ambil trial sebagai latihan, silakan. Okay, trial sebagai latihan silakan. Tapi kalau trial prepare for SPM, untuk prepare SPM, lebih baik korang buat past year. Okay, dengar betul-betul. Kalau korang nak prepare for SPM, lebih baik past year. Kalau korang nak prepare for trial, yes, you need to try trial punya question. There's a big difference. Okay, ada big difference kat situ. Trial punya question kadang-kadang dia agak ada topik macam cakap dia keluar trial tak keluar SPM. So antaranya Hooke's law. Okay, antara Hooke's law. Okay, yang pertama benda yang keluar dalam trial yang ni, ini pertukaran unit. Memang ni dalam bab 1. Okay, ni dalam bab 1. Iaitu nak tukar unit density. Okay. Tapi unit ni penting juga bila korang nak belajar topik buoyant force yang cikgu cakap tadi. Buoyant force, daya apungan. Sebab daya apungan dia akan pakai density, ketumpatan. Darab volume displaced, darab gravity. So antara perangkap adalah density ni nanti bila belajar buoyant force, dia bagi dalam unit gram cm -3. So dalam pengiraan kena tukar unit SI. So unit SI dia adalah kg m -3. Okay, so macam nak tukar, tips dia nak tukar daripada gram centimeter cube to meter cube, tips dia darab 1000. Darab 1000. So kalau korang darab 1000, korang akan dapat dalam unit kgm -3. Okay, cikgu boleh terangkan kenapa, tapi cikgu rasa nanti dia akan membuang masa lah. Kalau kenapa, macam mana gram centimeter cube nak tukar kgm cube darab 1000 sahaja, korang boleh tengok dekat cikgu punya YouTube channel. Ada cikgu terangkan kenapa. Okay, so tips dia darab 1000. So dekat sini 3.51. Darablah dengan 1000. So 1000, bahasa mudahnya 1000 tu adalah 3.51 darab 10 kuasa 3. So jawapan kat sini B. Alright. Okay. Itu antara perkara penting. Sebab kalau dia tu keluar dekat buoyant force, tak tahu tukar unit, bahaya. Okay. Itu penting. Right. Itu yang pertama. Tips yang pertama. Untuk tukar unit, korang kena tahu. Another tukar unit yang perlu tahu adalah tukar unit untuk velocity. Okay, macam mana nak tukar unit velocity? Kejap cikgu cuba tunjukkan kalkulator. Okay, ni mungkin dah ada yang tahu. Okay, tapi ada juga yang mungkin first time, so tak tahu macam mana nak tukar. Right. So untuk tukar unit, okay, sebagai contoh lah. Okay, korang nampak kat sini ada kalkulator, nampak tak? Okay, cikgu ada kalkulator kat situ. Okay, contoh. Cikgu nak tukar
velocity, laju. Laju contoh cikgu nak tukar 70 okey, cikgu nak tukar ni. Okay, sebagai contoh 70 km per hour. Nak tukar kepada meter per second. Okay, ni unit untuk velocity ni. Velocity in English, bahasa Melayu adalah laju. Okay, ataupun unit yang sama juga untuk speed. Untuk laju, unit yang sama. Okay. So kenapa penting nak tukar ni? Sebab kalau dalam bab 2 ada beberapa ada beberapa physical quantity fizik yang pakai velocity. Apa yang pakai velocity? Momentum. Mass times velocity. Okay, lagi apa yang pakai velocity? Kinetic energy. Half mv square. Lagi apa yang pakai velocity? Daya impulse, impulsive force. Impulsive force mv minus mu over t. So semua tu ada velocity. Okay, kalau korang belajar elastic collision, inelastic collision pun ada velocity. So penting untuk tahu velocity ni mesti wajib tukar kepada meter per second. So macam mana nak tukar? Tekan kalkulator, contohnya cikgu buat tu 70, tekan je kalkulator 70. Okay, dengar betul 70. And then lepas tu tekan, lepas tekan 70, tekan shift. Okay, dekat kalkulator masing-masing tekan shift. Lepas tekan shift, tekan bawah butang on ni ada CONST. Okay, kalkulator lain berbeza, ada yang dekat atas nombor 8 cari CONV and masukkan nombor 19. Dan dekat kalkulator akan jadi macam tu, 70 km per hour to meter per second. Tekan je sama dengan, so korang akan dapat jawapan 19.44. Ni another pertukaran unit yang penting. Okay, penting untuk tukar unit tu. 19.44. Alright. Okay, jika tanpa kalkulator. Sekejap, ada beberapa soalan lagi ni. Apa dia? Cikgu nak kena hafal ke semua definisi dalam fizik? Oh, tak semua. Tak semua kena hafal. Okay, lagi apa? Jika tanpa kalkulator. Kenapa? Blur. Tak bawa kalkulator dulu kan? Okay, tanpa kalkulator boleh buat macam ni. Macam kita belajar matematik. Contohnya 1/4 darab dengan 4/5. Berapa jawapan? Cuba korang tulis. Berapa jawapan tu? 1/4 darab 4/5. Berapa jawapan? So jawapannya akan menjadi 1. Okay, 4 ni boleh potong. So tinggal 1/5. Okay, konsep yang sama lah. Konsep yang sama pakai 70 km per hour. Tak nak kilometer. Kilometer duduk bawah, meter duduk atas. Okay, lepas tu jam kat atas, second kat bawah. Jadi cikgu boleh potong hour. So 1 kilometer, 1000 meter, 1 jam, 3600 saat. So boleh buat macam tu lah. 70 darab 1000. Okay, tak keluar lagi. Right, 70 darab 1000 bahagi 3600. Itu antara cara dia. Okay, antara cara yang korang boleh buat. Right. So tu dua benda yang cikgu nak ingatkan untuk percubaan. Kalau korang, selalunya dia akan perangkap dengan unit. Antara perangkap yang ada adalah unit. So unit kena tukar SI. Okay, unit kena tukar SI. Alright. So itu yang pertama. Okay, so ada satu lagi
yang suka keluar trial dan suka keluar SPM. Okay, yang suka keluar trial, suka keluar SPM ni contohnya, sekejap Okay. Cikgu pergi ke okay. Mana ke soalan dia? Okay, kejap. Cikgu mencari soalan dia. Okay, bukan. Okay, siapa yang baru masuk? Alright, jumpa. Cikgu kat mana boleh beli trial paper sebab kat kedai semua past paper. Trial boleh dari ada yang jual tu nama dia Mr. Ong. Okay, kalau yang ni cikgu pun ada jual juga. Ni boleh dapat dari cikgu punya website. Kalau yang ni ada dekat website cikgu. Okay, trial tahun lepas. Compilation trial tahun lepas. Okay. So ni antara soalan yang selalu jadi perangkap dalam percubaan. Okay, antara soalan yang selalu jadi perangkap dalam percubaan adalah topik ni. Okay, topik gas law. Hukum gas law. Right. So untuk gas law, cikgu buka kat sini. Korang perlu tahu untuk gas law kita ada 3 gas law. Right, ada 3 gas law. So yang penting bila nak jawab gas law, kena tahu which law yang dia tanya. Okay, which law yang dia tanya. Maksudnya daripada soalan tu, kita kena check mana satu law yang terlibat. Yang kedua, kalau pengiraan, persamaan mana nak pakai. Sebab formula ni tak diberi. Okay, tak diberi. Dia tak bagi. Boyle's law, pressure law, Charles law, dia tak bagi. Okay, formula-formula ni dia tak bagi. So yang pertama kita tengok kat sini sebelum kita pergi soalan tadi, Boyle's law. Boyle's law cerita berkaitan dengan, kalau ikut formula kat atas ni pun, PV. PV itu adalah pressure of gas and volume of gas. Pertama kena faham ini adalah gas law. So tak pakai kepada liquid, tak pakai kepada solid, dia hanya pakai kepada gas. So Boyle's law dia cerita pasal apa hubungan pressure gas dengan volume gas. Tekanan gas dengan isi padu gas tersebut. So bila dia cerita pressure dengan volume sahaja, maksudnya Boyle's law menganggap pressure dengan volume sahaja, so dia menganggap temperature sebagai malalah constant. Okay. Sebab dalam gas law ada 3 perkara, tekanan dia, isi padu dia dan suhu dia. So Boyle's law dia kata pressure dengan volume inversely proportional, berkadar songsang. So perangkap pertama, tolong perhatikan graf. Berkadar songsang, dia tak sentuh paksi Y, tak sentuh paksi X. Ada student yang ambil graf bila dia bagi macam ni. Pressure, volume, dia bagi macam ni. Korang pilih graf ni. Graf yang cikgu lukis ni, graf yang salah. Sebab dia sentuh paksi Y. Inversely proportional, tak sentuh. Kedua, perhatikan dia punya x-axis. Paksi X. Kalau dia bagi V, graf yang atas. Kalau dia bagi 1/V, dia jadi graf yang bahagian bawah. Kalau kenapa jadi macam tu, yang tu korang tengok balik matematik. Korang ada belajar topik ni dalam maths. Okay, yang cikgu nak tegur lah 2 ni. Pressure law and Charles law. Okay, so pressure law and Charles law hubungan dia directly proportional. Cuma beza pressure and temperature, itu nama dia pressure law. Kalau hubungan volume of gas and temperature of gas, itu adalah Charles law.
Okay, tak kisahlah korang tengah menjawab pressure law atau Charles law. Bila melibatkan pengiraan, tolong tukar unit temperature kepada Kelvin. Okay, sekali lagi tolong tukar unit temperature kepada Kelvin. So macam mana nak tukar jadi Kelvin tu? Tambah dengan 273. Okay. So bila nak menjawab gas law, make sure tukar Kelvin. Okay, wajib. Hanya untuk gas law. Wajib. Okay, so untuk gas law tadi, mana cikgu buka soalan tadi Ini. Okay, so berapa orang kita malam ni? 45 orang. Okay, terima kasih 45 orang yang join kelas cikgu malam ni. Sekejap, kita tunggu. Soalan tak keluar lagi. Alright. Okay, so dia kata diagram show a dent ping pong ball of volume 30 cm3. Okay, volume. Diagram show the ping pong ball inflate to 38 cm3 after being placed temperature of 100 degrees Celsius. Okay. Soalan dia kata berapa initial temperature of air inside the ping pong ball. Okay, so air udara. Udara tu dianggap gas. Maksudnya kita apply gas law. So kita nak check which law? P, V, T, atas balls, kanan Charles, kiri pressure. So formula ikut atas ni yang ada P dengan V. So P1 V1, P2 V2. Tak ada temperature. Okay. Tak ada temperature. Soalan ni ada temperature. Bila soalan ni ada temperature, maksudnya dia melibatkan mungkin P1 T1, P2 T2 atau volume 1 temperature 1, volume 2 temperature 2. Okay, so daripada soalan kita ada volume dan temperature, bermaksud ini adalah hukum Charles law. So untuk Charles law, pakai formula V1 T1, V2 T2. Okay, so V1 dia kata mula 30 volume dia centimeter cube. Okay, temperature 1 nak cari volume 2 38 centimeter cube bahagi dengan suhu. Suhu dia 100 tukar Kelvin tambah 273. Okey, tambah 273. Sekejap cikgu nak check internet. Awas saya tutup internet tak sampai. Kalau saya buka. Okey, so dekat situ korang bila tambah dia akan jadi so cross multiply. Kalau ni cikgu ringkaskan matematiknya, T1 bersamaan dengan 30 bahagi dengan 38. Yang ni centimeter cube. Boleh potong. Okey, darab dengan 373 Kelvin. So bila kita darab, yang ni, korang akan dapat dekat korang punya skrin tak keluar lagi Okey, kejap. Okey. So next, bila korang darab, okey, so ada kalkulator dah keluar. Okay. Bila korang darab dia jadi 30 bahagi 38 darab dengan 373. Nilai tu 294. 294 tu Kelvin Kelvin. So tukar balik. 294 nak tukar balik degree Celsius, tolak balik 273. 21.4. Okey, 21.4. Tolak 273, so dapat 21.47.
Ni antara topik yang suka ditanya sebab dia mampu bagi korang confuse. Right? Dia boleh bagi korang confuse. Okay, so ada lagi soalan nak ditanya. Okay, jom nak baca tengok ada tak soalan. Okay. So tengok. Okay, kalau korang ada soalan nak tanya, boleh pertama antara cara dia boleh unmute and then tanya. Ataupun korang boleh juga tulis kat chat lah. Okay, korang boleh tulis kat chat. Alright, so itu untuk yang cikgu ingatlah apa yang selalu keluar trial. Okay, ada satu lagi yang suka keluar trial iaitu yang daya, tapi daya yang jenis sengit-sengit. Kejap cikgu cari. Okey, ni cahaya ni bagus juga untuk dibincang ni. Sebelah sini. Okey, cahaya. Okey. Alright. So untuk cahaya. Okey, so cikgu buka sikit nota. Okey, so cikgu buka sikit nota. Untuk cahaya lights. Ada 44 orang ni. Senyap je semua. Tengah khusyuk belajar ke apa ni? Saya ada. Ada, okey. Megat, hai Megat. Saya ada cikgu, okey. Google ada, alright. Hai cikgu Adham, ada ni cikgu, okey. So untuk light, kalau trial, ni nak pertama yang cikgu nak tunjuk kat sini. Kalau trial, antara perkara yang korang perlu ingat adalah yang pertama bila nak jawab soalan light, tengok dulu bentuk. Okey, yang ni cermin cembung sama dengan kanta cekung. So perkataan-perkataan tu penting. Convex apa? Convex mirror ke concave mirror? Okay, sebab kalau convex mirror dia sama dengan concave lens. Kalau yang ini pula kanta cermin cekung, cermin sama dengan kanta cembung. Okay, kanta cembung, convex lens. Okay, cembung. So, beza dia adalah yang pertama kena tengok dulu. Kalau cembung apa? Cembung cermin ke cembung kanta? Nombor satu. Okay, cekung pun cekung cermin ke cekung kanta? Kena bezakan itu dulu. Kalau boleh beza tu, insya-Allah bab ni selamat. Okay, sebab kalau korang jumpa dua makhluk ni, okay, yang dua makhluk ni suka tanya dalam percubaan. Okay, dua makhluk ni, image dia sama. Tak kisah di mana-mana kedudukan objek. Image dia sama. Image dia adalah VUM, Virtual Upright Diminish. Okay. Image dia VUD, Virtual Upright Diminish. Bahasa Melayunya maya, tegak dan kecil. Okay. Apa maksud cikgu kat mana-mana tu? Okay, kat mana-mana tu maksudnya macam ni. Setiap cermin dengan kanta, dia ada panjang fokus. F. Katalah cikgu punya panjang fokus 10. Okay. 2 kali F ataupun kalau kanta dia buat 2F. Kalau cermin dia buat C. Ini adalah 20. So kalau dia buat 2F pun 20. 2 kali F. Okay. Di mana-mana kedudukan image sama, maksud cikgu belakang C ni ke, dekat C ke, antara ke, tengah ke, F ke, 5-5 ni sama.
Maya tegak kecil, maya tegak kecil, maya tegak kecil. Virtual upright diminish, virtual upright diminish, virtual upright diminish. Okay. So kalau yang sini, ni lain. Cermin cekung dan juga kanta cembung, dia ada 5 ciri-ciri image mengikut kedudukan. Ni bahasa Melayunya read, risrim, vum, vum. Okay, read, risrim, vum, vum. Dari belakang C, read, dekat C, ris, sama size, rim, wood, vum. Okay, dua-dua vum, vum. Okay, bahasa Melayunya nyata, songsang, kecil. Nyata, songsang, SS, sama size. Depan, nyata, songsang, besar. Maya, tegak, besar. Maya, tegak, besar. Okay, ada 5. So, kanta bawah ni pun sama. Cuma dia mesti kanta cembung. Okay. So, kalau trial, kena tambah ni. Tendreng ni. Aplikasi ni. Okay, aplikasi ni. Contoh, sebab soalan yang kita tengah jawab, Rajah menunjukkan sebuah kamera untuk menangkap suatu objek yang jauh. Kamera. So bila kamera, okay, ni kanta cembung. Kanta cembung ada 5 kena ingat. Kalau dalam exam tolong buat garis ni, ingat balik. F, lepas tu 2F, 5 kedudukan. Belakang, bahasa Inggerisnya read. Ris, same size. Rim, real inverted magnify. Vum, virtual upright magnify. Vum, virtual upright magnify. Cuma dekat F, infinity. Okay, so yang kamera kat mana? Kamera di belakang 2F. So yang dekat di belakang 2F tu read tu. So apakah ciri-ciri image? Read. Jadi yang tinggal real inverted. Satu lagi yang dia tak tulis adalah songsang kecil. Image dalam kamera akan jadi lebih kecil. Okay, kalau yang SS ni apa? Mesin fotokopi. So cikgu buka balik mudah untuk kat sini. Okay, kalau dekat 2F, apa aplikasinya? Mesin fotokopi. Kalau di antara 2F dengan F, image jadi lagi besar, apa aplikasinya? Projector. Okay, kalau di F, apa aplikasinya? Kanta mata teleskop. Dan kalau SPM, dia suka keluar yang paling depan. Magnifying glass. Okay, SPM, dia suka keluar kanta cembung. Okay, kanta cembung. Objek berada kurang dari F. Okay, kanta pembesar. Sebagai kanta pembesar. Alright. So, contoh dia. Betul ke cikgu dia keluar? Okay, kejap. Ni cikgu tunjuk pasir. Right. Ni pasir Pasir suka keluar kanta ni. Kanta cembung. Kanta cembung. Kenapa dia tak nak keluar kanta cekung? Kanta cekung tak ekstrim. Image dia satu. Satu je. Wood, 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 wood. Wood, wood, wood. Maya tegak kecil. Maya tegak kecil. So kanta cekung dia tak ekstrim. Dia tak ada benda dia nak tipu sangat. Okay, yang ini kanta cembung, kanta cembung. So belah kiri ni objek duduk di antara. So di antara tadi ingat balik dari belakang. Read. Ris. Okay, songsang nyata kecil, songsang nyata sama size, rim. Songsang nyata makin besar, wood virtual upright diminish, maya tegak besar, wood maya tegak besar. Okay, so mana ciri-ciri dia? Sebab tu dapat nyata, songsang dan besar. Sebab kedudukannya di antara. Okay, yang ni pengiraan. Okay, mana yang cik kata kanta pembesar suka keluar tadi? Okay, kanta pembesar suka keluar tu dekat sini. Okay, ni contoh. So dia kata sebuah kanta mempunyai panjang fokus F
Apakah syarat-syarat yang perlu dipatuhi membolehkan kanta tu jadi kanta pembesar, magnifying lens? Okey, kanta apa? Hanya kanta cembung, kanta cembung. Yang image berbeza dan ada aplikasi yang cikgu senaraikan tadi. Okey, objek berada kat mana? Objek berada less than F. Kalau objek berada di antara F dengan 2F, macam tadi, di antara F dengan 2F, kalau kita tulis balik, F, 2F, objek kat sini. Okay, apa image dia? RIM, Real Inverted Magnify. So yang ini guna untuk apa? Projector. Yang kita nak zoom, Virtual Upright Magnify. Jadi kanta pembesar. Okay. So yang belah sini sekali lagi kanta pembesarnya. Ni kanta pembesar. So kanta pembesar, kanta lens. So lens based on refraction. Kalau reflection adalah cermin, mirror. Okay. Tu antara yang suka keluar berkaitan dengan cahaya. Okay. Alright. Satu lagi perangkap berkaitan dengan cahaya kalau percubaan adalah kanta yang cikgu sebut tadi. Ni Okay, kanta cekung, concave lens. So tadi cikgu tahu concave lens tak ada image lain, satu je image dia. Satu pasangan je, virtual upright diminish. Maya tegak kecil, tak ada pasangan lain. Cikgu duduklah objek kat depan ke, objek belakang lagi ke, objek kat sini ke, mana-mana kedudukan yang cikgu tengah lukis objek ni. Semua kedudukan objek ni akan menghasilkan image yang sama. Maya tegak kecil, virtual upright diminish. Mana-mana. Okay. Jadi, bila dia buat pengiraan, okay, formula ni, lens equation, okay, formula yang sama, 1/F, 1/U, 1/V, ni formula yang sama. Okay, so dekat sini kita kira berapa F dia. Okay, F dia adalah, F tu panjang fokus. So panjang fokus ni sampai sini cikgu buat 15. Okay. Your internet is unstable. Okay. Alright. So tak bergerak pula. Okay, so F cikgu buat 15. Sebab apa 15? Sebab 21 tolak 6 adalah 15. Okay, 21 tolak 6, 15. Tapi dekat sini bila nak buat pengiraan, okay, tolong ni ingat betul-betul. Kalau concave lens, F dia tolong bubuh negatif. Concave lens tolong bubuh negatif. So jadi cikgu tak boleh bubuh 15, cikgu akan tulis negatif 15. Ini untuk concave lens, kanta cekung. Okay, kanta cekung. Kenapa nak bubuh negatif? Negatif tu mewakili virtual, maya. Okay, negatif tu menunjukkan maya, virtual. Jadi bubuh negatif. Okay, bubuh negatif. So tahun lepas ramai student tak boleh jawab soalan ni sebab dia salah kira. Okay, kenapa dia salah kira? Sebab dia tak bubuh negatif. Ada besar perbezaan kalau tak bubuh negatif. 1/15 kalau cikgu tolak dengan 1/21 sama dengan 1/V, lain nombor dia. Okay, kalau kita tekan kalkulator, 1/15 tolak dengan 1/21, jawapannya adalah 2/105. 1/V. So V dia diterbalikkan, 105 bahagi 2 dapat 52.5. Okay, tak mungkin 52.5. Okay, tak mungkin 52.5 sebab objek, kalau kita tengok kat gambar ni, objek lagi dekat dengan kanta. Cikgu tak dapat nak ajar secara penuh berkaitan dengan lukisan, tapi cikgu ada buat sharing pasal lukisan ni dekat cikgu punya YouTube. Korang pergi dekat cikgu punya channel tu, tengok dekat playlist, cari lens.
ada lukisan ray diagram. Alright. So tapi tips kat sini nombor 26, concave lens, tolong bubuh, focal length negatif. Kalau tak bubuh negatif macam bawah ni, salah. Alright, kalau tak bubuh nanti salah. Tu antara tips yang ada untuk ni. Yang pertama tadi cikgu bagi tahu tips dia nak tukar. Kalau recap balik apa yang cikgu dah bagi tahu tips. Yang pertama unit. Okay, untuk unit density tips dia darab 1000. Unit velocity kena tukar kilometer per hour to meter per second. Lepas tu cikgu bagi tips untuk gas law, hukum gas. Okay, hukum gas ada 2 hukum gas, kena tukar Kelvin. Okay, hopefully korang ingat lagi. Apa 2 hukum gas yang tukar Kelvin? Pertama pressure law, hukum tekanan. Kedua adalah Charles law, hukum Charles. Tukar Kelvin. Ketiga melibatkan cahaya ni. Bila cahaya tadi tolong tengok bentuk and kena ingat concave lens dan juga convex mirror. Okay, convex mirror. So dua-dua ni ada image yang tak ikut kedudukan. Maya tegak kecil. Convex mirror ada aplikasi. Convex mirror korang ada dekat cermin dekat 7-Eleven tu, cermin tepi jalan, side mirror tu semua pakai convex lens. Sebab apa? Image dia sama. Maya tegak kecil, maya tegak kecil. Okay. So kalau yang ini keluar, contohnya dia tanya concave lens untuk pengiraan, selalu convex. Okay, cikgu terus terang. SPM selalunya convex. Kalau kita cikgu tunjuk kat sini pun, SPM untuk kira-kira yang pakai 1/F ni, yang keluarnya convex. Tak pernah keluar concave lens. Okay, so buktinya. Okay, kat sini, ni 2 pengiraan. 1 ciri-ciri dia tanya 2011, 2012 dia tanya pengiraan. Tapi yang keluar convex. Okay. Bawah ni pun lukis pun convex. Okay. Even paper 2 kalau nak lukis pun okay, mana convex. Okay, ni cermin selalunya concave. Kalau cermin concave. Okay, concave mirror. Kenapa kalau cermin concave mirror? Sebab concave mirror sama dengan convex lens. Image dia ikut kedudukan read, restream, boom boom. So yang tu keluar. Yang suka keluar SPM, 2 tu. Okay. So yang suka keluar SPM adalah 2 yang, maknanya kalau dekat nota cikgu yang suka keluar SPM adalah bahagian yang cikgu kelabukan ni. Ni cikgu tunjuk dekat nota SPM. Ni. So dekat nota cikgu ni yang bahagian kelabu belah kanan, bahagian kelabu belah kanan tu belah yang suka keluar SPM. Yang belah kiri ni tadi kita dah tengok ada contoh. Soalan concave tadi ada dalam trial. Tapi cikgu tunjuk soalan SPM tadi paper 1 pun tak ada. Okay, tak ada. Untuk trial ada. So yang masalah dia adalah korang kena jadikan dia negatif. Okay, so Aisyah kata kat sini tapi nanti jawapan dia tak perlu letak negatif ke cikgu. Okay, good question. Negatif mewakili maya. Alright, negatif tu hanya nak memberitahu image yang terhasil adalah virtual maya. So, korang bubuh negatif, dia tahu maya. Korang tak bubuh pun dia tahu maya. So, bila ditanya jarak, tak payah bubuh negatif pun tak apa. Okay, so, jawapan dia 8.75. Okay, so soalan lagi daripada tu, kalau cermin atau kanta lain tapi maya, kena letak negatif tak F dia? Oh, okay. Dia macam ni. Kalau untuk pengiraan, cermin tak ada formula. Okay, nombor 1, cermin tak ada formula. Maknanya bila cikgu kata cermin tak ada formula, yang tinggal adalah kanta. Okay, kalau macam atas ni, ini okay, sekejap. Okay, yang atas ni convex lens, yang bawah ni concave lens. So, untuk convex lens, korang tak perlu letak negatif. Untuk concave sahaja letak negatif. Convex tak perlu negatif. Iaitu kalau nampak kat situ pengiraan tu, cikgu contoh cikgu buat pengiraan tu. Yang atas ni cikgu buat pengiraan. F dia 10, 1/10. Objek dia duduk dekat 15. So 1/10 sama dengan 1/15. Image dia berada di mana? So bila kita kira dapat 30 cm. Okay.
Macam mana cikgu tahu real? Sebab F dia 10, 2F dia 20. Objek duduk kat 15. 15 tu di tengah-tengah. Macam kita belajar sebelum ni, ada 5, ada F, 2F. Kalau tengah-tengah, rim. So korang ambil lah rim, real. Okay. So tu dah 4 tips. Oh 4 tips pun ambil masa lama kan. Baru 4 ni. Okay. So untuk meringkaskan lagi, okay. Kita tengok dekat nota ringkas ni lah. Cikgu cuba terangkan. Dekat nota ringkas ni. Yang pertama, okay, apa yang perlu korang fokus Okay, so untuk persediaan trial lah. So cikgu bagi tips apa topik-topik yang suka keluar trial. Okay, suka keluar. Suka keluar ni bukan maksudnya dia mesti keluar. Sebab mungkin soalan tu keluar tapi dia bukan dekat negeri korang. Dia keluar dekat negeri lain. Tapi topik yang suka keluar. Okay, topik yang suka keluar. Pertama, motion graph. Okay, 2.2 motion graph. Okay, 2.2 motion graph. Antara masalah dekat graph adalah bila dia tanya contohnya graph yang belah sini, velocity time. Okay, velocity time. Antara masalahnya kalau cikgu bagilah kata cikgu buat OA, AB, BC, CD. Okay. Alright, kita nak tengok korang tahu ke, korang join geng yang bersalah juga ke, atau korang tahu jawapan yang lebih tepat. Okay, contoh cikgu tanya apa yang berlaku di OA. Apa berlaku di OA? Cek sikit berapa orang hari ni. Adam, Arif, Afifah, Balkis, Adham, Aiman, Aina, Aisyah, Alia, Alisa, Akmal, Awi, Aira, okay, Harif, Mia, okay, Mia pada, Trisha, oh Trisha pada, okay, hai Trisha, okay, Trisha pada, okay. Halaju bertambah, okay, halaju bertambah, apa jawapan lain selain daripada halaju bertambah? Ada yang tulis kat chat tu, halaju bertambah, OA adalah halaju bertambah. Okay, apa jawapan yang tepat? Kalau nak tulis halaju bertambah boleh, tapi kita tulis halaju bertambah seragam. Okey. Pecutan tak berapa tepat, yang tepat pecutan seragam. Uniform acceleration. Okey, macam ni pula AB. AB tu apa? AB stationary ke constant velocity? AB pecutan sifar boleh, pecutan sifar boleh. Okay, AB pecutan sifar ataupun constant velocity. Okay, constant velocity, halaju seragam. Alright, cikgu ada terbaca tu, ada tulis pegun tu. Tu yang kena hati-hati. Yang pertama, kenapa dia suka tanya ni? Sebab ada dua graf ni boleh buat confuse. Kalau sesaran masa, displacement time, tengah ni stationary. So tengok graf dulu. Okay, yang belah sini adalah constant velocity, halaju seragam. So kena hati-hati. Okay, kena hati-hati dua tu. Itu yang penting. Right, constant velocity. Right. So BC constant deceleration. Okay, BC constant deceleration. Yang nak kena yang selalu ditanya akan buat korang confuse CD. How about CD? Okay, macam mana pula CD? Ni antara benda yang akan selalu student confuse. Apa jadi dekat CD? Kalau cikgu minta describe, what happen CD? Okay, so OA, okay, OA constant acceleration, dah kita dah betul.
AB, constant velocity, laju seragam, tak ada pecutan. Tadi kawan korang tulis apa? Dekat AB tadi dia tulis pecutan sifar, betul. Alright. So CD, deceleration, depression, astaghfirullahalazim, depression pula. Nyah pecutan seragam. Okey. Memecut ke kiri. Yang datang kelas cikgu semua tahu. Retardation. Pahal retardation tu. Okay, CD is accelerate tapi ke arah bertentangan. Okay, constant acceleration. Constant acceleration tapi different direction. Okay, kenapa different direction? Pertama kena faham velocity atas ni positif. Velocity bawah ni negatif. Velocity positif maksudnya gerakan tu ke kanan. Negatif ni kita gerakan dia ke kiri. Right. So kelajuan dia bertambah dari kosong bertambah jadi 10. Negatif kat situ hanya bagi tahu ke kiri. So 0 ke 10 adalah constant acceleration. Pecutan seragam. Cuma different direction. Okay, so perangkap lain untuk percubaan adalah bila ditanya kirakan distance, kirakan displacement. Okay, kira distance, kira displacement. Kalau kira distance, cari area atas, campur area bawah. Displacement, cari area atas, tolak area bawah. Okay, tolak. Right, itu yang pertama yang suka dia tanya. Satu lagi yang dia suka tanya adalah spring. Hooke's law. Okay, Hooke's law. Ni Hooke's law. So Hooke's law ni suka tanya ni. So kalau Hooke's law, cikgu tunjuk pula Hooke's law apa perangkap dia. Okay. Untuk Hooke's law, perangkap yang selalu keluar adalah bila dia bagi graf. Okay, bila dia bagi graf. Kenapa cikgu kata bila dia bagi graf? Okay, graf dia tak ada masalah pun. Dia kata directly proportional, tak ada masalah. Okay, cuma contoh, katalah cikgu ambil yang bawah ni katalah tak ada. Okay, cikgu ambil A ni je lah, yang ni, atas ni. Okay, so contohnya force yang diberikan 10 Newton. Okay, dalam unit Newton, pemanjangan dia unit cm. Lepas tu ni kata 5. Okay, 5 lah, cuba buat 5. Right, persoalan dia adalah berapakah energy, elastic potential energy. So cikgu ada tulis kat sini, elastic potential energy, cara dia cari area graf. 1/2 darab F darab X. Okay. So kalau kita buat 1/2 darab F darab X. Okay, dapat berapa? 1/2 darab F darab X. Korang akan dapat, okay, kalau ini, kalau kira terus, korang akan dapat dia jadi 25. So kesalahan kat sini adalah bila kita nak kira tenaga, tenaga unit dia joule. Joule tu bersamaan Newton meter. So perangkapnya adalah dia beri sini sentimeter. So tolong tukar. Jadi 5 kat situ bukan 5 sentimeter, perlu ditukar jadi meter, 0.05 meter. Jadi bila darab, ni Newton tadi, 10 ni Newton. Bila korang darab, dapatlah darab 0.05. 0.25 Newton meter bersamaan 0.25 joule. Okay, 0.25 Newton meter bersamaan dengan 0.25 joule. So kena hati-hati. Alright, hati-hati dari segi apa? Hati-hati dari segi unit yang dia bagi tu. Tu benda-benda yang selalu dia tanya. Macam cakap tadi, Hooke's law jarang. Okay, jarang keluar SPM. Selalu keluar percubaan.
Okay, so nanti study balik Hooke's Law, study balik dia punya faktor. Okay. Bab 3, kita cuba pergi, cikgu cuba go through mana yang penting, mana yang selalunya akan korang kena fokus untuk trial. Okay, next one untuk bab ni ada 7 subtopik, pressure solid. Yang tu jangan risau, P equals to F over A. Formula tu dia akan bagi. Formula liquid, H rho G, kedalaman liquid, ketumpatan liquid, darab gravity dia bagi. Okay, yang dia tak bagi adalah Archimedes ni. Okay, Archimedes ni, yang ni tak bagi. Yang tu tak diberi. So, study yang dekat sini. Archimedes. Okay, study Archimedes. Right. Kalau ada masa nanti cikgu akan buat lagi ada kelas sehinggalah trial. Sebab trial Selangor lambat lagi. Trial Selangor 19 baru start. Okay. So untuk heat cikgu dah tegaskan tadi. Tengok kepada gas law. And then gas law tolong ingat 2 law kena tukar Kelvin. Okay, 2 law tukar Kelvin yang ni tadi. Pressure law dan Charles law. Okay, pressure law dan Charles law. Okay, and light kena fokus kepada lens dan mirror. Okay, tapi ada satu lagi korang kena fokus dekat ni juga. Total internal reflection. Okay, tapi tak sempat untuk cikgu cover hari ni kot. Alright, so itu untuk topik form 4 lah. Cikgu rasa itu untuk yang kita cover hari ini. Okay, so next class will be on another Thursday. Okay, so insyaAllah akan ada sesi dengan Cikgu Amar. Tapi cikgu rasa cikgu akan buat jugalah sesi kelas percuma waktu hari Khamis tu. So kalau siapa nak join, boleh join. Sebab Cikgu Amar dia buat topik 2 form 4. So fokus dia dekat budak form 4. So cikgu boleh buat kelas percuma untuk korang prepare for trial. Okay, so ada yang nak tanya. Boleh tanya, siapa yang nak tanya, tak ada masalah, boleh tanya. Okay, boleh tanya. Apa yang nak ditanya tu? Cikgu, nanti saya nak contact cikgu about the notes. Cikgu, any plan? Oh, lupa pula. Baik. Thank you Trisha tanya. Okay, untuk seminar previously cikgu plan 3 dengan 4 baru nak blast minggu ni. Tapi sebabkan korang punya SPM Selangor dah postpone, so cikgu pun akan postpone the seminar lah. Okay, postpone the seminar untuk tak silap cikgu nanti pergi ke date. Okay, so date dia pada kejap. Okay, Selangor akan start trial 19 kalau dengarnya. So cikgu punya seminar will be on 24, 25. Tapi cikgu mungkin buat satu hari je. Satu hari atau separuh hari. Sebab korang minggu tu minggu hektik tu. Siapa yang ambil trial Selangor minggu yang sama, selain daripada fizik, Isnin tu korang ada agama tak cikgu? Agama, fizik, admat, kimia and bio on the same week. So tak boleh nak buat semua. And cikgu akan buat juga kelas paper fizik adalah pada hari 13 hari bulan. Tu KL 13 hari bulan. So KL 13 hari bulan, cikgu ada kelas 12 hari bulan petang. Okay, free. Lagi. Okay, jap. Mana lagi ada yang tanya soalan ni? Banyak tu soalan. Jap. Cikgu soalan satu Okay. So plan, soalan Trisha tadi, cikgu plan untuk buat sebelum trial korang lah. Ada insyaAllah. Memang ada. Okay, next class focus on trial or form 4 KSSM. Alright.
So siapa yang form 4 ke SSM boleh join kelas Cikgu Amar sebab dia akan ajar form 4. Siapa yang nak fokus untuk trial budak form 5 boleh join kelas cikgu. Okey. Lagi soalan, cikgu ada jual rumus fizik sahaja tak? Macam A4 tu cuma rumus fizik sahaja. Okey, rumus fizik sahaja. Cikgu dah pernah share rumus fizik sahaja 2 page. Cikgu colourkan warna hitam rumus yang diberi, warna merah rumus yang tak ada dalam senarai SPM. Ada, cikgu dah bagi. Percuma je cikgu bagi. Ada. Kalau korang ada dalam group Telegram, maybe lepas ni cikgu akan hantar dekat group Telegram lah kot. Okay, so cikgu minimal trial apa ni soalan ni? Minimal trial cikgu suggest target apa kalau markah pra trial B+. Minimal trial. Okay, Haris tolong elaborate balik. Sekejap. Minimal trial suggest target apa? Target soalan ke? Target markah ke macam mana tu? Okay, so Alisha, cikgu kalau paper trial dengan paper SPM selalunya lebih kurang ke soalannya? Okay, good soalan. Tak sama. Trial selalunya dia akan bagi cikgu trial lebih memerlukan pemahaman korang. Okay, lebih memerlukan pemahaman. Tapi SPM dia perlukan pemahaman tapi dia agak direct. Trial dia ada part dia hanky-panky sikit, dia macam you must understand this, you must understand this. Okay. And then macam trial banyak juga soalan yang jenis elektrik, elektromagnet, elektronik tu macam connected tau. Soalan tu nampak macam elektronik, tiba-tiba kira-kira dia elektrik, something like that. Okay. Okay, so kalau untuk trial, boleh fokus trial dulu, maknanya try soalan trial. Kalau SPM nanti habis trial, buat pasir. Okay, habis trial boleh buat pasir. Cikgu macam nak skor bahagian pengubahsuaian. Bahagian pengubahsuaian, kadang-kadang jawapan dia tak semestinya dalam bentuk fizik. Maksudnya, contohnya, kenapa ambil benda ni? Benda ni lebih ringan. Okay, mudah dibawa. Macam tu. Mudah dikendalikan. So, pengubahsuaian, you need to understand konsep lah. Tapi tak silap cikgu, minggu lepas ada student cikgu dia tunjuk satu page, kertas lah, satu nota yang cikgu dia bagi pasal pengubahsuaian. I try to find that. Kalau ada, I will share to the group. Okay, kalau ada nanti cikgu share to the group. Untungnya saya minggu depan physics. Minggu pertama. Oh, okay. Good luck Rauda. Minggu pertama fizik. Wow, macam mana minggu pertama dah fizik? Okay, cikgu kalau saya buat soalan trial, pasir berguna ke? Oh, berguna. Trial, soalan trial fokus untuk trial exam. Soalan pasir untuk SPM. Okay, kalau korang prepare buat trial, tak buat pasir, takut nanti SPM dia macam ni. Trial dia kadang-kadang dia membuatkan korang banyak fikir. So bila SPM ada soalan direct pun korang terlalu fikir. So dia ada beberapa perbezaan. So habis trial boleh buat pasif. Ataupun nak fokus SPM terus pun boleh, lebih mudah. Fokus je, buat je pasif. Berapa dapat trial tu tak apa. Pun boleh, lebih terpulang lah kan. Ada orang dia nak trial dia bagus, dia nak try pakai, dia nak apply guna trial. So you need to focus on that lah. Based on your own objective, personal objective. Kalau korang nak fokus straight A for, nak dapat A for SPM, you can start doing your past year paper now. Okay, start doing your past year paper. Kalau target SPM. Okay, nak cikgu rumus tu? Okay, ada. Nanti cikgu cari. Oh, markah pra-trial tadi B+. Cikgu cadang saya target grade apa untuk trial? Target ni, kalau target, kita target lah setinggi yang boleh. Target kan nama pun target. So macam orang pernah cakap apa, target go to the moon, kalau tak sampai landing to the star, something like that. Saya ingat dia punya tu. Tapi kalau target lah setinggi yang boleh. Sebab target kan. Okay, so pra-trial, mana yang dah buat pra-trial tu boleh tengok balik mana yang salah, apa yang lemah. Okay, boleh tengok balik. Cikgu tips skor paper 1 45 markah ke atas. Okay, paper 1 semua topik masuk. Semua topik masuk. Dia cuba susun satu subtopik tu satu soalan. Okay, adalah bab yang tak boleh buat. Contohnya bab 2. Bab 2 ada 12 subtopik. Soalan bab 2 selalunya 8 soalan.
Jadi akan adalah 4 subtopik tercicir. Tapi dia tercicir paper 1, dia tak tercicir kat paper 2. Kalau dia tak ada paper 1, selalunya dia ada paper 2 atau paper 3. Takut tak ada kat paper 1, terciduk paper 2 pula. So kena hati-hati. Cikgu ada tak group Telegram for SPM student? Ada. Cikgu punya group Telegram. Ada 2. Satu yang group Telegram Physics SPM. Okay, so group Telegram boleh cari Fizik bahasa Melayu, F-I-Z-I-K bahasa Melayu, Fizik SPM, Physics O Therapy. Tu ada group. Okay, group Telegram. Kalau nak buat latihan trial, cikgu cadangkan buat negeri mana dulu. Negeri mana? Mana-mana pun tak apa. Tapi kalau korang contohnya dekat Terengganu, buatlah Terengganu dulu. Kalau korang dekat Melaka, buatlah Melaka dulu. Kalau korang dekat Selangor, buatlah trial Selangor dulu. So korang tengok dia punya style of question. Tapi trial tak kisah, mana-mana negeri pun boleh start dulu. Tapi orang selalu suggest Terengganu, lepas tu Terengganu, Melaka, okay, Kedah, tu yang orang selalu suggest lah. So ada negeri lain pun ada, korang boleh cuba. Tapi tahun lepas ke 2 tahun lepas, cikgu tengok yang cikgu pernah check, dia punya soalan trial, topik yang keluar tu 4 soalan, 4 topik, bukan soalan tau, 4 topik yang keluar dalam paper tu dia adalah sama dengan 4 topik yang keluar dalam SPM. Maknanya dia agak banyak lah yang keluar trial dia masuk dalam SPM. Cikgu boleh tak share link group Telegram tu? Sekejap cikgu cuba share link group Telegram. I try to share the link group Telegram. Okay. So cikgu rasa dia punya tuti. Okay, sekejap cikgu buka link group. Okay, ada. Okay, link copied. So send to you. Send to everyone. Tada. Okay, so link dia. Satu lagi untuk kelas online. Sekejap takut nanti korang tak dapat maklumat. Kelas online pun kita send kat sini juga, tapi better satu lagi. Okay, kelas online. Teng-teng. Ni 2. Okay, so dekat siapa yang join yang online kelas POT tu, kita ada buat kelas free. Okay, mungkin ada yang tak tahu, kelas free adalah pada setiap hari Selasa malam bersama Cikgu Aiman dan setiap hari Khamis dengan Cikgu Amar. Bezanya Cikgu Aiman cover topik Form 5 hari Selasa, Cikgu Amar cover topik Form 4 hari Khamis. So kalau siapa nak belajar free, itu memang sediakan free. Bagi tahulah kat kawan korang siapa nak join, memang free, tak ada bayaran apa-apa. Hari Selasa dan hari Khamis. Okay, hari Selasa dan hari Khamis. So cikgu macam hari ni, cikgu ada free time sebab kelas cikgu, sepatutnya malam ni cikgu ada kelas dekat Bukit Jelutong. Tapi cikgu tak ada tempat kat situ untuk, lepas PKP ni ada a few ni, cikgu tengah mencari option untuk buat kelas balik. So cikgu ada free malam ni, that's why cikgu gantikan buat kelas. Okay, so any further question yang nak tanya, so ingat balik tips-tips yang cikgu kongsi malam ni. Mungkin tak banyak tapi hopefully membantu. Yang pertama, pertukaran unit, density dari gram nak pergi ke SI unit, kgm, darab 1000, nombor 1. Nombor 2, nak tukar velocity kilometer per hour to meter per second, sebab banyak juga kuantiti yang gunakan velocity. Tenaga kinetik, momentum, impulsive force, okay, elastic collision, inelastic collision, dia pakai velocity. Semua velocity tu kena tukar SI, unit SI. Alright, so nak tukar dia, pakai calculator, masuk nombor, shift, convert 19. Okay, lepas tu cikgu ajar juga pasal gas law, make sure tukar Kelvin. Yang mana nak tukar Kelvin? Ada 2 gas law sahaja. Pertama, korang kena tukar untuk Charles law dan juga pressure law. Okay, lagi cahaya, cikgu bagi tips tadi pasal ciri-ciri image. Dan kalau contohnya tadi cikgu tunjukkan trial keluar concave, cikgu tunjuk SPM tak pernah keluar concave. Untuk pengiraan tu formula dia 1/f, tapi f tu kena letak negatif.
So trik-trik macam tu yang cikgu akan cuba kongsikan untuk korang. So hari ni cikgu kongsikan yang tu dulu. InsyaAllah next class, next week kita akan cuba kongsi lagi. Okay, so itu sahaja untuk kelas kita malam ini. Okay, selamat berehat semua. Kita jumpa lagi next class minggu depan, insyaAllah. Okay, bye-bye semua. Thank you, cikgu. Welcome. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Bye. Bye. Bye, Fan. Bye cikgu. Ada kelas ni. Ha. Okay, bye cikgu. Bye-bye. Sambil-sambil time rehat tadi buka kelas cikgu. Okay. Cikgu nampak segar hari ni cikgu. Style. Nampak handsome, Nampak encem. Okay cikgu, bye-bye. Okay, bye-bye. Alright.